Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afana wa mabtalana wa faddalana ala katsirin min ibadihi tafdila. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada malam ni. Allah masih panjangkan umur kita. Ya, mudah-mudahan sisa-sisa umur ni kita habis di rumah Allah. Tadi ustaz, tadi imam tadi beritahu dengan aku sembang kat ujung sana, ustaz tenang duduk dalam surau, tenang duduk dalam masjid. Ya. Aku nak jawab tak sempat orang azan. Aku kata yang tak tenang tu setan. Siapa duduk dalam surau dalam masjid tak tenang, dia setan. Faham ya? Tak kira lah kau setan pekan, setan kampung. Faham Ingat kat pekan tak ada setan, kat pekan lagi banyak setan. Faham Lepas tu penyakit ni banyak. Penyakit yang secara zahir kita nampak. Demam, ya. Tak apa, biar budak tu main. Kalau AJK yang main baru aku sepak. Faham ya? Budak-budak biarlah dia main. Memang Nabi suruh dia orang datang ke masjid. Tuan-tuan, ya. Yang peliknya kita kalau pergi masjid ke surau, kita tak bawa anak. Kalau pergi mall kita bawa. Pergi Samuel Legon kita bawa anak kita. Kita ajar anak kita tengok orang pakai sandal, ya. Ajar anak kita supaya orang macam mana orang bogel, macam mana orang pakai baju dalam, kita ajar anak kita. Ya, tapi pergi masjid, pergi surau tak nak bawa anak. Tuan-tuan, bawa anak tuan-tuan, bawa. Ya, tidak ada haram pun anak tu main dalam masjid dalam rumah Allah sebab dia kanak-kanak. Ya, yang haram ni kalau AJK main dalam masjid tu haram. Faham Dia kanak-kanak yang tidak berdosa. Tuan-tuan, percakapannya adalah doa. Tuan-tuan, lepas tu jumpa kanak-kanak suruh dia doakan kita. Ya, adik, ya, doakan pakcik ni. Pakcik ni datang masjid, kalau mengaji suka duduk jauh. Degil lah pakcik ni, ya. Dia dah minta budak tu doakan, bagilah duit. Faham itu. Bukan orang sini, orang tempat lain. Orang sini bagus. Faham Baiklah, tentang bab penyakit ni, ya, lepas itu baru kita baca kitab. Ya, bab penyakit ni dia banyak kaedah. Penyakit yang zahir kita nampak. Demam, ya, sesama, ya, batuk, ya, dia penyakit yang zahir. Kencing manis, penyakit sopak, ya, penyakit kayap, kurap, ya, penyakit mata, nampak? Dia penyakit zahir. Penyakit batin ni yang paling bahaya. Ya, penyakit hati, penyakit lidah yang suka mengumpat, ngata ke orang, maki ke orang, hina ke orang, baduh dengan jiran. Ya, penyakit hati, suka hasad dengki, ya. Ini yang paling bahaya, tuan-tuan. Sebab penyakit yang di dalam ni, dia kalau kita tak ubat, dia akan membawa kita ke dalam jurang api neraka Allah. Kalau penyakit zahir ni, tuan-tuan, kalau kita tak ubat, penyakitnya lambat baik. Ya, ini segi bab tentang bab penyakit. Kalau kita berubat atas kehendak Allah, insya-Allah dia baik. Ini bab tentang penyakit zahir. Penyakit batin dia lain. Tuan-tuan, sebab itu semayang, ada semayang zahir, ada semayang batin. Semayang zahir ni, ya, fi'linya, pergerakan fi'linya dia bergerak. Sebab itu akhir zaman cuba kita tengok, ya. Baru-baru ni di mana? Sungai Besi ke Puchong? Maki, dihinanya Islam, dihinanya, dimakinya Nabi Muhammad SAW. Lepas itu pula di Kelantan. Ini dia panggil mereka yang secara kaulinya, ya, bila dia menghina Islam, memaki Allah, memaki Tuhannya, memaki Nabinya, maka murtad, maka kafir lah ia. Orang macam ni, dia kalau mati tak boleh nak disemayangkan, tak boleh. Ba'dah murtad. Sama kaedah orang yang murtad tak boleh terima harta faraid. Tuan-tuan. Ya. Orang macam ni kena buat satu gambar letak dekat masjid surau-surau.
Kalau mati orang ni jangan semayang kan. Bila dia balik ke pangkal jalan, bertaubat kepada Allah, tak masalah. Ya. Kenapa? Puncanya apa? Sebab mereka ni tak mahu menuntut ilmu. Tengoklah penduduk sini punya ramai. Berapa ribu orang Islam kat sini. Berapa ribu orang Islam kat sini yang datang surau atau masjid banyak ni. Itu pun tengok aku tak puas hati. Dia kata hamba yang dipilih, yang Allah pilih je dapat, tuan-tuan. Sebab tu penduduk syurga tak ramai, tuan-tuan, tak ramai. Ulama cakap apa? Sama kaedah juga orang pergi haji, pergi umrah, pak-pak haji, hajah, dia pergi tanah haram, masa di tanah haram sembahyang jemaah cukup 5 waktu. Pergi masjid, pergi surau, pagi-pagi pukul 3 pagi dah sampai dah Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Balik negeri dia, balik kampung dia, mana pergi haji, hajah, tak datang masjid, tak datang surau. Menuntut ilmu dan sembahyang berjemaah bagi pak haji. Tuan. Mana dia? Dekat rumah ha. Tuan. Duk tengok TV, duk layan cucu. Tuan, ya. Sebab apa? Dia berpegang, dia beriktikad Tuhan itu berada di tanah haram. Dia tidak berpegang beriktikad Allah itu Tuhan dia berada di mana-mana. Tapi akhir zaman tengoklah banyak orang mempertikaikan Allah tinggal kat mana, Allah duduk kat mana. Aku bagi satu jawapan senang. Mak kita dekat kampung tu, kita tahu tak sekarang ni berapa? Tuan-tuan tahu tak? Mak tuan-tuan tengah berapa? Tengah makan ke, tengah berak ke, tengah makan sirih ke? Tahu? Tak tahu. Makhluk sama makhluk pun tak tahu. Macam mana kita nak memikirkan Tuhan kita, Tuhan kita? Tuan-tuan. Roh kita yang dalam tubuh pun tak tahu. Tuan-tuan. Ini manusia akhir zaman, ya. Dia tak mau belajar, tak mau mengaji, tuan-tuan, ya. Dia datang surau, datang masjid bila? Bila ada hal-hal akhirat datang Ya, mak dia meninggal, bapak dia meninggal, adik dia meninggal, datang tuan-tuan. Betul dia nak kahwin, ya, jumpa Pak Imam, minta borang nikah, ya. Datang Antara lepas itu tak datang Dia datang bila? Dia datang masa hari raya korban, itu pun sebab nak ambil daging lembu. Ya. Masa hari raya korban kan ramai datang, betul tak? Ramai datang tuan-tuan. Sampai lembu yang nak dikorban pun terkejut. Tuan-tuan, dia pun terkejut. Ini orang sini ya, tuan-tuan. Dia pun terkejut. Kenapa masa hari raya korban, ya, korang datang? Hari lain korang tak nak datang. Hari lain kau sibuk dengan dunia kau. Kenapa kau tak ada masa nak sibuk dengan urusan-urusan Allah? Binatang tu berkata, tuan-tuan. Binatang tu berkata, tuan-tuan. Setiap makhluk Allah ni, tuan-tuan, sebab dia ada nyawa. Mereka bertasbih kepada Allah, tuan-tuan. Ni makhluk Allah. Betul dalam bab tasawuf, kalau tuan-tuan belajar bab tasawuf, nampak bangkai binatang pun ulama tak bagi langgar. Macam tu, tuan-tuan. Ya. Baiklah, barulah kita tengok kitab. Tadi baru mukadimah. Ya. Bagi pedua orang datang lambat, ya. Bagi pedua orang nyandor-nyandor tu. Ingat, banyak kali aku cakap dah, ya, orang yang menyandor ni cepat mati, faham ya? Mati pasti mati ya. Sebab akhir hidup kita mati. Tuan, ya. Sebab itu bila umur dah macam kita ni, janganlah sibuk sangat nak berangan pasal dunia. Ya. Berangan-beranganlah tentang akhirat. Tuan-tuan, ya, berangan-beranganlah tentang akhirat. Tuan-tuan, nak berangan tentang dunia, nak kumpul dunia boleh, simpan duit nak pergi haji, nak pergi umrah, nak tolong budak-budak hafal Quran, nak beli tanah wakaf, boleh lah. Ya, nak membina masjid, boleh lah, tuan-tuan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, muka surat 8. Tengok tuan-tuan mengaji kat sini dah lama dah. Baru muka surat 8. Yang meninggal banyak dah, tuan-tuan, ya. Muka surat 8 baris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 daripada bawah. Siapa yang mengaji di rumah, dia boleh buka kitab Muhimmah, muka surat 8 15 daripada bawah. Ya. Lama-lama ayah tak minum, kau jangan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Mengeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, ya. 3 orang yang tiada menerima Allah Ta'ala bagi mereka itu akan semayangnya. Allah tak terima semayangnya. Allah tak terima. Kalau buat solat ni, siapa yang tak solat, siapa yang meringankan solat,
orang itu ulama bagi tahu mereka lebih hina daripada iblis. Kenapa? Iblis ni sebelum dia dilaknat, dia menyembah Allah, dia sujud kepada Allah. 7 petala langit penuh tempat iblis sujud, penuh. Dia tak melanggar perintah Allah. Cuma dia langgar satu je, diengkar sujud kepada Nabi Adam AS. Apa kata iblis? Buat apa aku nak sujud pada Nabi Adam? Nabi Adam dicipta daripada tanah, aku dicipta daripada api. Dia takabur. Seperti orang yang takabur ni tak masuk dalam syurga Allah, tuan-tuan. Sebab itu perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah, tuan-tuan. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Fazkuruni azkurkum. Siapa sebut aku, siapa ingat aku ingat dia, aku sebut dia. Perbanyaklah menyebutkan Allah. Dekat surau, dekat masjid, kita wirid tak lama, tuan-tuan. Tadi ustaz tadi pun tak dapat lama. Tadi dah beritahu dah ada kuliah di Taman Cepaka, tuan-tuan. Itu dia kerja-kerja masa. Jadi dekat rumah kena ambil masa lah. Sebelum tidur kena ambil masa. Berzikir dulu, bertasbih, istighfar, baca Quran, lepas tu tidur lah, tuan-tuan. Paling malas apa? Ni hadis sahih. Nabi cakap apa? Sebelum tidur jangan lupa khatam Quran. Sebelum tidur jangan lupa buat haji, buat umrah. Sebelum tidur jangan lupa jumpa aku. Nampak? Sebelum tidur jangan lupa minta maaf dengan umat Islam. Tuan-tuan buat tak setiap malam ni? Buat tak? Atau malam-malam sebelum tidur rokok dulu. Kalau boleh berhenti rokok tu, berhentilah, tuan-tuan. Belum tidur tu nak khatam Quran tak mampu. Itu yang Ummul Mukminin bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata baginda? Sebelum tidur bacalah surah Ikhlas 3 kali. Pahalanya seperti kita khatam Quran. Nampak tu, tuan-tuan? Ambil wudu dulu, ambil wudu dulu. Ambil wudu dulu. Sebab bila kita dalam keadaan bersih, dalam berwudu, kita didekat, didamping oleh malaikat Allah. Nanti macam dalam malam ni malaikat Allah ada, dia duduk tepi kita. Malaikat Allah nampak kita main handphone, nampak? Hei, kau belajar tapi main handphone lah. Busuk punya orang lah kau ni. Cuma dia cakap kita tak dengar. Faham ya? Tuan-tuan. Kalau boleh masa ustaz mengajar janganlah main handphone, tuan-tuan. Kalau ustaz lain marah, kalau aku tak marah, mungkin tuan-tuan tengah WhatsApp bini tuan-tuan, bagi tahu abang belajar kejap malam ni, nanti abang balik kita makanlah sama-sama, Tu baru ni aku mengajar satu tempat kitab Muhimah juga, tuan-tuan. Nanti kita jumpa, kitab Muhimah ni. Sebab itu Nabi suruh kita selalu pegang bini. Nabi selalu Nabi bagi tahu kita selalu cium bini, tuan-tuan. Sebab dalam kitab menyebutkan, dalam hadis menyebutkan, suami memegang tangan isterinya gugur dosa suami. Nampak? Isteri pegang tangan suami gugur dosa isteri. Dengar ni orang perempuan. Nanti balikkan suami sampai pintu terus pegang dengan suami, minta maaf dengan suami. Baby, ayang minta maaf. Ayang minta maaf, ayang banyak dosa dengan baby. Minta maaf. Ada? Mana ada. Bahasa suami dapat duit KWSP minta maaf lah. Masa hari raya minta maaf lah. Orang perempuan ni kena minta maaf dengan suami setiap malam. Setiap malam. Orang perempuan ni senang masuk syurga. Senang masuk syurga. Orang lelaki susah, tuan-tuan. Tambah AJK mesti AJK surau lagi lambat masuk syurga. Sebab apa? Tanggungjawab banyak. Amanah banyak. Amanah bakat. Contoh namanya ada dekat surau, dekat masjid, nama dia ada, dia tak datang, nanti kena tanya dengan Allah. Wahai AJK masjid bagian-bagian, kenapa nama engkau ada, engkau tak datang di rumah aku menjalankan tugas kamu? Kau jangan bohong dengan aku. Malaikat aku mencatat setiap hari, setiap masa. Yang peliknya duit engkau ambil setiap bulan. Nampak? Ingat tu, amanah tu bakat. Bakat amanah ni.
Kalau terasa tak boleh, bagi orang lain. Ya? Contoh, nanti Isyak sebenarnya tugas dia tak dapat jalankan tugas dia Isyak tak dapat. Dia punya sagu hati Isyak ni, orang lain yang ganti, maka orang lain akan diberikan kepada orang lain yang ganti. Dalam hukum fiqh atau macam tu, ya, sebab dia dah gantikan tempat dia. Yang kedua apa? Siapa nak dapat haji dan umrah, jangan lupa baca tu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 3 kali belum tidur. Tak susah pun, senang je. Tapi benda ni senang, tapi susah nak buat. Sama juga mangqala subhanallah wa bihamdi, kata baginda, tak baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Satu hari 100 kali, Allah ampunkan dosanya sebanyak mana buih di laut. Ada baca hari ni? Ada? Jangan bohong bukan senang nak buat. Sambil buat kereta tu aja, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, tengah jam, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Tiba-tiba ada motor pula lalu, amoy pakai suara pendek, astaghfirullah. Tambah 2 pekan ni ujian kuat, tuan-tuan. Tengok akhir zaman, ujian kuat, fitnah berrata-rata, ustaz ramai kena fitnah, ujian macam-macam, tuan-tuan. Tanda-tanda kiamat lah, tuan-tuan. Tanda-tanda kiamat. Kiamat makin lama makin dekat. Yang ketiga, apa kata baginda? Sebelum tidur jumpa aku. Itu yang kata Ummul Mukminin. Macam mana nak jumpa kamu, wahai Rasulullah, wahai suamiku, wahai permata hatiku. Engkau kadang tak ada, pergi berjuang, pergi berdagang, pergi berdakwah, pergi musafir, 6 bulan pergi berperang baru balik, 3 bulan baru balik. Apa kata baginda? Sebelum tidur jangan lupa berselawat ke atas aku. Apa? Tak susah pun, balik-balik apa? Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tak susah pun, tuan-tuan. Mana susah selawat dengan sokok? Susah sokok ni, tuan-tuan. Kena beli, mahal belah tu, Nak sedut, dapat sedut, batuk pula, tuan-tuan, susah, tuan-tuan, Apa isap rokok, bini pula marah, tuan-tuan, Yang keempat, macam mana nak minta ampun dengan semua umat Islam? Bacalah istighfar. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lepas itu tidur. Bersih, tidur dalam keadaan bersih. Tidur dalam keadaan dah buat haji. Tidur dalam keadaan dah hatam Quran. Tuan-tuan. Mati malam tu. Mati dalam beriman, tuan-tuan. Nabi ajar dah, tuan-tuan. Nabi ajar semua siap-siap. Cuma kita malas nak buat, Pertama, hamba yang lari daripada penghulu. Penghulunya hingga kembali ia kepada penghulunya. Hamba kalau sekarang ni tak adalah hamba. Ada tak ada orang gaji. Orang gaji, tuan-tuan. Pak orang dulu hamba dia beli. Dia beli, tuan-tuan. Kalau macam kita ni orang jual laku ke? Tak ada orang nak beli, tuan-tuan. Belajar pun tidur, siapa nak beli? Belajar pun tidur, sedekah pun kedekut, datang masjid pun lambat, hegi. Tapi sini bagus, sebelum maghrib dah AJK dah beratur dah, selawat, baca kalam-kalam Allah, Allahu Akbar. Hari ni aku datang awal, aku tengok seronok, bagus AJK sini. Kalau boleh AJK sini naik kalau dia punya sagu hati tu, sebab ada kerja keras, tuan-tuan, tengok masjid bersih, tandas bersih, pengerusi naikkan, nama pun sagu hati. Kami kalau di madrasah dia panggil duit jihad, tuan-tuan, orang mesur rumput, tenaga pengajar, yang warden, yang jaga pelajar perempuan, pelajar lelaki, yang tolong uruskan mandi orang gila, yang uruskan kampung, kami panggil duit jihad. Dia satu hari RM25.
Bila ada rezeki lebih, Allah bagi, kami bagi lebih ya. Kalau tak ada, kuranglah ya. Sebab itu di madrasah kami yang tahan, yang sanggup duduk adik-beradik kami ya. Sebab kami semua dah merasa susah. Daripada tak ada air ya, daripada tak ada air, pakai air sungai ya, baru pakai air paip ya. Daripada lampu ke baik, lampu gasolin tu, baru pakai dapat lampu macam ni ya. Macam tuan-tuan senang, lahir-lahir dah ada lampu lah, lahir-lahir dah ada aircon tuan-tuan ya. Itu yang senang. Bila senang, itu yang lawan Allah tuan-tuan ya. Dengan Allah tak boleh lawan, sebab nikmat yang kita terima tu Allah punya tuan-tuan ya. Macam mata ni, Allah bagi mata buat tengok Quran, Allah bagi mata tengok isteri dengan kasih sayang, Allah bagi mata orang perempuan tengok suami dengan kasih sayang. Jangan tengok handphone je, tengok ni tak ada. Kadang suami balik dia tengok handphone ni, dalam kereta tengok handphone, dekat rumah tengok handphone, atas kata suami kan sebelah dia tengok handphone. Suami dah makan ubat kuat lah, tension suami tu tuan-tuan ya. Lah suami dah tidur ya. Allahu Akbar ya. Orang mengadu kat aku, Ustaz macam mana ni, ada ayat ke nak lembutkan hati bini ni Ustaz, dia main handphone je. Inilah penyakit akhir zaman tuan-tuan, penyakit akhir zaman ya. Yang pelik, handphone boleh tengok, Quran tak boleh tengok tuan-tuan. Quran jangan tak baca, Quran tu ubat tuan-tuan, jangan tak baca Quran ya. Quran jangan tak baca. Paling malas ulama bagi tahu satu hari 100 ayat. 100 ayat yang tak baca tuan-tuan. Quran ni ya, Quran tu ubat. Kalau jiwa tuan-tuan tak tenteram, bisnes ya jatuh, bercelaru, pikiran celaru, banyak baca Quran. Nanti Allah bagi jalan kelepasan. Jiwa tenang tuan-tuan ya. Dan yang kedua, perempuan yang marah atasnya oleh suaminya hingga redha ia. Orang perempuan, dia suami dia marah dengan dia. Selagi suami tu marah dekat dia, dia sembahyang lah. Sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, baca Quran ke ya, sah. Tapi Allah tak terima. Tak terima tuan-tuan ya. Ingat tu, betul suruh bini mengaji, suruh bini belajar ya. Bawa dia datang surau, datang masjid, bagi dia dengar, bagi dia faham tuan-tuan ya. Ajak dia tuan-tuan ya. Cakap dengan bini, ayang datang surau malam ni ada mengaji, ustaz selalu sebut busuk punya orang tu. Ayang datang mengaji malam ni, abang bagi 100. Datang dia tuan-tuan, orang perempuan tak ada dengar duit datang dia ya. Lagi satu, kita tak rugi kita bagi dia duit, sebab yang kita bagi tu bini kita tuan-tuan. Di antara rezeki, di antara kita punya duit, ulama bagi tahu paling aulanya yang kita memberikan kepada anak isteri kita, itu paling aula tuan-tuan ya. Tak rugi dia yang uruskan kita, uruskan anak kita tuan-tuan ya. Kita ada kadang dengan bini berkira sangat tuan-tuan, tapi dengan kawan tak berkira ya. Belanja open table selamba tuan-tuan, pergi Komboi, pergi Terengganu belajar kat kedai buah selamba tuan-tuan ya. Tapi dengan kawan Allah, tapi dengan anak isteri banyak sangat berkira. Janganlah tuan-tuan ya. Sebab di antara doa yang tidak ada hijab, iaitu perempuan yang sudah bernikah, dia mendoakan suaminya tuan-tuan ya. Bagi tahu dengan isteri ni, ingat tu, kalau kamu lawan abang terkecil hati, abang marah, kamu ibadah, Allah tak terima. Nanti balik cakap, boleh cakap, dia jawab apa bang? Allah tak terima. Oh, jadi Allah terima abang seorang je lah. Oh, dia jawab pun tuan. Bukan perempuan sini, ini perempuan kat Zimbabwe sana. Dia jawab tuan-tuan ya. Main ya. Orang perempuan jangan main tuan-tuan. Betul, orang perempuan ni dia tak kuat, lidah dia kuat. Untuk orang perempuan, tengoklah kat rumah, bapak dengan mak, siapa yang kuat jarit? Mak tuan-tuan. Bapak diam ya tuan-tuan, diam ya.
Bapa nak jarit tak berani, nanti kena jarit dengan mak. Senang dalam rumah ni banyak baca Quran. Banyak baca Quran, ya. Dia aura kalam Al-Quran ni, ya, dia luar biasa. Tuan-tuan, ya. Dan ketiga, orang yang mabuk hingga jaga ia daripada mabuknya. Sebab mabuk ni kena tahu, ya. Mabuk, ya, mabuk ni banyak kaedah. Bukan mabuk laut. Bukan dia pergi Farzahi, jalan Genting Highland, pergi jalan Cameron Highland, tiba-tiba mabuk, Allah tak terima sayang ni, bukan. Lepas tu mengaji kena dengar betul-betul, ya. Kena dengar betul-betul lah, tuan-tuan. Mabuk dia meminum dan memakan dan menghisap, ya. Yang memabukkan menghayalkan dia. Sebab itu minum air daun ketum tak salah segi hukum syarak. Asalnya adalah harus apabila untuk buat pengubatan. Boleh. Ya. Tapi kita tengok pada niat. Kalau niat dia minum untuk berhayal-hayal, maka haram. Ya. Faham tu? Ya. Kalau belajar tasawuf, orang-orang sufi ni dia mabuk cinta dengan tuannya. Siapa? Allah. Itu yang mulutnya suka memanggil-manggil Allah. Ya? Mulutnya suka memanggil-manggil Allah sampai orang kata dia gila. Ya? Kalau tak percaya tuan-tuan buat lah. Buat. Nanti dekat luar tu sembang-sembang, sekali minum. Subhanallah. Kawan tanya, tak tambah mi ya? Alhamdulillah. Aku tanya tak nak tambah mi ya? Masya Allah. Kalau tak cari tuan-tuan buat macam tu, ya, nanti orang kata tuan-tuan gila. Ya. Malah orang yang gilakan Allah, mulutnya suka menyebut Allah, dia tak suka menyebut dunia. Tuan-tuan. Tuan-tuan buka lah sejarah baginda. Buka dalam kitab Al-Quran. Aku lupa surah apa dalam ayat Quran tu menyebut apa? Nabi Muhammad ni mulutnya dia suka menyebut nama Allah. Padahal dia manusia yang masuk syurga nombor 1. Tuan-tuan. Ada setengah mamat mereka kata wirid ni bid'ah. Baca Yasin bid'ah. Baca talqin bid'ah. Ya. Yang peliknya baca talqin dekat kubur bid'ah, isap rokok dekat kubur tak bid'ah. Tuan. Wirid lepas semayang kata bid'ah. Ya. Sembang-sembang main handphone tak bid'ah. Ya. Inilah bila orang nak beramal soleh kata bid'ah. Ya. Belajar hukum bid'ah. Hukum bid'ah ada berapa? Aku tanya sini ni. Ni tengok bala macam belajar kat Jordan. Ya. Hukum bid'ah ada berapa? Hukum bid'ah. Ni abang ni tengok aku macam nak marah ni, ya. Ya. Hukum bid'ah ada berapa? Semalam tuan-tuan belajar kitab tauhid kan, sifat 20 kan? Hebat ni tuan-tuan ni. Kau calang-calang orang ni, ya. Hebat tentang makrifat, tuan-tuan. Ya. Awal-awal agama mengenal Tuhan tu. Ya. Belajar sifat 20, yang wajib kena apa? Ya, yang mustahil pun kena tahu. Ya, yang harus pun kena tahu. Jangan main belajar je sampai depan pintu dapat mi hilang, tuan-tuan. Jangan macam tu, tuan-tuan. Ya. Dia sebab itu pentingnya ada kitab. Bila ada kitab, nanti dia balik, dia boleh mutalaah. Nanti dia boleh murajaah. Pentingnya ada kitab. Betul kitab ni setakat kalau simpan dekat surau, dekat masjid, buat apa? Dengar ni apa risau? Bukan simpan dekat masjid ke surau je, tuan-tuan. Ya. Kitab ni seboleh-boleh lah, ya. Surau ada masjid, dia ada belikan kitab untuk tuan-tuan. Tuan-tuan ada khas satu kitab untuk tuan-tuan. Nanti balik, tuan-tuan boleh murajaah balik, boleh mutalaah balik, tengok balik, tuan-tuan. Ulama cakap apa? Di antara rumah yang tak dimasuk oleh jin-jin kata, rumah yang ada kitab-kitab Allah, termasuklah kitab tafsir, tuan-tuan. Itu pentingnya ada kitab, ya. Usaha cari kitab, beli sport ring boleh. Apalah tuan-tuan ni, ya.
Tuan-tuan ni macam-macam tok guru dah belajar ni. Dah macam-macam tok guru, alim dah. Wah. Alim dah boleh mengajar dah. Sekali aku tak nak datang lah, ya. Aku telefon Abang Isa ganti tempat aku malam ni. Ya. Kena ganti lah. Tak susah pun, tuan-tuan, ya. Tapi tuan-tuan ingat senang nak bercakap ke depan ni. Main. Anak menantu aku, ustaz, dia kerja bawah Jaiz Dok Shah Alam. Dia cakap apa dengan aku? Ya, saya kena bercakap depan orang, tak sampai seminit saya balik dah. Bukan senang nak tengok mata orang, kata dia. Ya? Mata orang dengan mata kucing lain, tuan-tuan. Ya? Mata orang lain, tuan-tuan. Ya? Tambah pula mata-mata yang sujud kepada Allah ni. Ya? Yang malam-malam sujud kepada Allah, ya? Sembahkan dahinya di bumi untuk Allah, macam tuan-tuan ni. Ya? Orang-orang hebat, tuan-tuan. Ya? Entah mata dah tengok TikTok je, tuan-tuan. Ya? Tengok TikTok boleh. Kalau ada kuliah agama, tengok lah. Ya? Ada orang baca Quran, tengok lah. Ada benda haram, tolak terus. Tuan-tuan. Ya? Ni tak ada benda haram, pelan-pelan tolak. Ya? Ni tak betul, tuan-tuan. Ya? Ingat tu benda yang memabukkan. Lepas tu hisap rokok ni, asal rokok, lepas tu orang dulu banyak ramai hisap rokok sebab rokok ni asal dia makruh. Sebab temakuk dulu tak sama temakuk sekarang, tuan-tuan. Ya? Itu yang dia jatuh haram. Tengoklah bila ada masuk benda-benda yang haram, maka haram. Dan pula bila hayal-hayal, ya, jatuh hayal, jatuh haram. Kena tahulah, tuan-tuan. Ya? Orang dulu hisap rokok tu, dia menori getah nak ngalung nyamuk, tuan-tuan. Ya, orang dulu. Orang sekarang tak ada hisap rokok, ya, untuk sedap. Betul ya? Untuk sedap, nak tunjuk dia hebat. Konon abang kawasan yang kononnya. Ya, tunjuk, tuan-tuan. Ya, buat bulat. Dia kena dapat suruh selamba buat bulat. Buat bulat, ya. Tak, sebab itu kalau kita belajar dalam hukum fiqh, dia panggil furuk. Furuk ni cakap Arab. Furuk ni maknanya cabang. Dalam masalah hukum ni, semuanya kebanyakan semua harus berbeza balik bayar ya. Balik bayar ni haram mutlak. Ya? Betul, tuan-tuan tengok masa kita PKP. Dalam kitab tak ada sebut nikah online, tak ada. Bila terjadinya sesuatu benda yang darurah ke atas manusia, maka hukum ni akan terjadi. Betul, hukum fiqh ni selagi manusia berada di bumi Allah, hukum fiqh ni bercabang-cabang. Ni hukum fiqh, tuan-tuan. Betul lah. Ya? Baru setengah jam, tuan-tuan. Ya? Sabar. Ya? Innallaha ma'as sabirin. Allah berserta dengan hamba yang sabar. Ya? Duduk dalam surau di masjid, kena sabar. Duduk dekat rumah, ya? Bini marah, kena sabar. Anak macam ni, perangai macam ni, kena sabar, tuan-tuan. Sabar, kena sabar, tuan-tuan. Kalau aku tak sabar, tak tahulah, tuan-tuan. Ya? Sebab itu setiap benda yang berlaku, tuan-tuan belajar kitab Tauhid, kitab Darussamin, kitab Risalah Tauhid, setiap benda yang berlaku semuanya atas takdir Allah. Itu kalau orang yang arif billah, dia arif lah, ada orang arif billah, ya, dia balik kepada Allah, ya. Ada ceramah, tak ada ceramah, semuanya dah takdir Allah. Ya. Belajar tak dapat. Belajar macam tu juga. Ustaz cakap macam mana, dia tetap duduk belakang juga. Ya? Memanglah takdir Allah, tapi belajar ahli sunnah kena usaha ihtiyat. Jangan kita qadariyah pula. Faham ya? Faham ya? Itu setiap benda, bukan benda itu yang boleh menyusahkan kita, menyenangkan kita. Itulah. Tuan-tuan, ya. Tapi aku tak cerita bab tu. Carilah ustaz lain. Aku tak mahir bab kitab tauhid. Tuan-tuan, ya. Butuh wai suku boleh ha? Ya. Ingat tu, jangan kita memakan, meminum benda yang memabukkan. Ya, ingat tu, tuan-tuan. Al-khamru tu arak, ya. Arak, nampak arak berluasa, arak.
Betul boleh nampak ada orang jual arak, kalau kita tak marah, ya, dalam hati tak marah, ya, tu tanda orang tu teruklah iman dia, ya. Nampak ada kemungkaran, kita tak marah, dalam hati kita tak marah, kita selamba je, orang tu teruklah iman dia. Faham, ya? Marah ni ada tempat dia, tuan-tuan, ya. Tapi marah ni tak boleh dibuang. Tapi marah ni kena kawal. Sebab marah tu daripada jin. Tuan-tuan, ya. Dan suatu cerita bermula sembahyang orang yang tiada menerima Allah Ta'ala itu 10 perkara. 10 perkara. Kalau bab semayang, ramai orang tak semayang. Itu kalau cerita bab orang tak semayang. Belum cerita lagi yang orang semayang, yang ilmu dia tak ada. Boleh kita bertakarah malam ni. Ya? Siapa dapat, dia duduk. Tak dapat, dia berdiri. Aku nak tanya yang duduk-duduk belakang. Duduk belakang tu pasti hebat. Kan? Mungkin mantan-mantan mufti tu, ya. Ya, duduk-duduk belakang tu, ya. Sebab aku pernah mengajar satu tempat, yang datang dengar aku kuliah ni mantan qadi. Mantan qadi. Dua tiga masjid ni mantan qadi, ya. Orang ulama-ulama hebat. Bila habis kuliah je, AJK beritahu dia, bawa aku ustaz, jangan kita jumpa ulama. Rupanya yang duduk jauh-jauh, yang sanduk-sanduk, ya, mantan qadi. Yang main, tuan-tuan, ya, nampak relax, main-main handphone tu, ya, yang main, tuan-tuan, ya. Lepas tu kita jangan pandang sebelah mata, ya. Bab solat pun ramai orang tak tahu. Bab solat, ya. Tengok baru ni sembahyang hari raya. Sembahyang raya, takbir yang mula-mula tu dipanggil takbir apa? Takbir apa? Takbir kita ihram kan? Takbir sembahyang raya, rekat pertama tu takbir dia berapa kali? 7 kali. Ya. Bukan 18 kali. Ya. Nampak 18 kali sah tak? Sah tak? Ya sah, ya tak sah. Ya. Ya. Wallahu a'lam pula. Ya. Tak sahnya menyebut kalam Allah kan. Angkat tangan tu tak batal kan angkat tangan. Tak batal, tumakninah kan. Kan dalam solat dia ada tadabbur, dia ada tazakkul, dia ada tafahum dalam solat. Tuan-tuan. Yang mamat ni tak pernah semayang. Imam semayang takbir raya. Kalau lepas takbir ihram tu, Allahu Akbar tu, dah baca doa iftitah, betul takbir kan? Allahu Akbar, lepas tu baca tasbih, betul? Mamat ni tak pernah semayang, dia rukuk pula. Ni jadi masalah, tuan-tuan. Lepas tu kena datang belajar, tuan-tuan, ya. Pentingnya mengaji, penting, tuan-tuan. Angkat tangan tu pun kena belajar angkat tangan. Lepas tu dalam bab solat dia ada sunat hayat, ada sunat abad, ada sunat muakkad dalam solat. Macam tadi imam dia ketua. Bila imam kata okey maghrib kita jangan tak payah sembahyang sunat, ya, sebab mungkin ada hal daripada hukum syarak tu. Jadi makmum kena ikut perintah. Kecuali kata imam maghrib ni lepas azan semua balik tak payah sembahyang maghrib, ya. Itu tak boleh, ya. Ya. Sebab imam ni ketua. Ya, imam tu ketua. Lepas tu makmum tak boleh lawan imam, tak boleh. Tak boleh lawan imam. Apabila semasa dia menjadi imam, tak boleh. Lepas tu kita nak buka bahasa solat, bila imam dia membaca ayat dan dia menjadi imam, makmum tidak boleh menguatkan suaranya, tak boleh. Boleh menguatkan suara bila berlakunya di dalam solat ada kesalahan. Imam dia silap tang ini tang itu ke, bagulah makmum boleh kuatkan. Dia tak ada. Dia duduk hujung sana, dia baca satu surah tengok. Satu surah tengok. Macam dia seorang boleh baca Quran.
Sekarang masalah dalam solat. Kalau luar di dalam solat pun, tuan-tuan baca Quran, dalam surau, dalam masjid, tuan-tuan baca kuat-kuat, dalam tu orang ada semayang, haram hukum ni. Tuan-tuan. Sebab apa? Baca Quran tetap sah, tapi haram sebab mengganggu orang tengah solat. Tuan-tuan. Kita kena tahu lah, ilmu ni, pentingnya ilmu. Tuan-tuan. Penting ilmu ni. Yang kau suka kita nak baca Quran, nak berzikir. Tuan-tuan. Kena tahu lah. Itu belum lagi bab dengan jiran. Tamah macam tuan-tuan, duduk macam tuan-tuan ni susah. Yang main, tuan-tuan. Bila duduk berjiran, tuan-tuan masak, orang sebelah bau, tuan-tuan tak bagi, haram. Aku tambah sikit, haram jadah. Faham? Orang sebelah dia bau, sedapnya. Sedap ni, orang ni masak ikan masin sedap. Kita tak bagi, berdosa, tuan-tuan. Hati-hati lah, Dalam kitab apa? Dalam kitab menyebutkan kebab tentang berjiran ni 40 rumah jarak dia. Tuan-tuan, hati-hati lah. Aku dah beritahu dah. Nanti dia padang mahsyar, tuan-tuan tak boleh dakwa aku dah. Tuan-tuan. Tak boleh dakwa aku dah. Beli durian pula. Tak cerita pasal durian ni. Tuan-tuan. Tunjuk lagi dekat guru WhatsApp ni. Tuan-tuan. Ingat tu. Sebab apa kita tak tahu, ada setengah orang dia belum gaji, ada setengah orang dia tak mampu, ada setengah orang dia ada masalah, anak dia minta, belilah durian macam orang sebelah tu, belilah durian belilah durian. Sebab tu ulama tak bagi, tuan-tuan. Hati-hatilah dengan jiran ni, tuan-tuan. Belum pukul 9 ni. Tuan-tuan bukan lambatkan jam dia, bukan ada setengah tempat tu dia saja lambatkan jam tu, tuan-tuan. Saja suruh aku lambat-lambat. Dia kalau ikutkan tuan-tuan belajar ni kena baca. Kena baca. Baru terfikir tadi, memang kena baca. Inilah baru betul yang ini baru betul dinamakan bertalaki. Sebab apa, masa aku belajar dulu untuk guru aku, dia suruh anak murid baca. Tuan, suruh baca. Baik, nanti aku suruh baca ya. Tunjuk je nanti. Jangan malu, apa nak malu, nama pun kita belajar, Alah ustaz, malu saya dah tua. Dah memang tua, macam mana? Tuan-tuan, tengok cerita para Ramli elok tuan-tuan, belajar apa kita nak malu, tuan-tuan, nama pun belajar, tuan-tuan. Jangan balik-balik pula, Alah kita belajar driving school, belajar ambil lesen, tak malu, tuan-tuan. Dah tua-tua tak malu. Belajar agama Allah, belajar hukum Allah, apalah kita nak malu, tuan-tuan. Belajar ni dia bersangkutan dengan syurga. Bersangkutan jauh daripada api neraka, tuan-tuan. Belajar ni. Sekarang tak nampak farji'na na'mal salihah inna muqinun. Bila kita nak mati, roh nak keluar, dia panggil roh nurul hayat. Nak keluar tu baru Allah tunjuk, tuan-tuan. Dan satu cerita bermula sembahyang orang yang tiada menerima Allah Ta'ala 10 perkara. Pertama, sembahyang orang yang tiada sembahyang berjamaah. Dengar ni. Dengar bro. Tak sembahyang jemaah. Sembahyang kat rumah. Azan dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar azan. As-salatu khairum minan naum. Dengar. Tu azan mana? Dia dengar, bukan tak dengar, dia dengar. As-salatu khairum minan naum. Sembahyang lebih baik daripada tidur.
Betul, tuan belajar kitab tasawuf. Orang yang dia tak boleh bangun semayang subuh, bukan semayang sunat witir, semayang fardu subuh. Ini bukan cerita semayang jemaah ni, semayang fardu subuh tak semayang. Orang tu diselimut dengan kulit balik bayar baby. Tapi bila kita cakap dia marah, ada dalam kitab tasawuf. Sudah. Orang dulu dia train, dia tekan anaknya jaga pasal semayang. Semayang. Semayang ni, siapa jaga semayang, hidup dia berkat. Negara, negeri, kampung, kalau orang tu semua ramai semayang, negeri, negara, kampung tu berkat. Jauh daripada musibah. Berkat. Tuan-tuan tengoklah. Satu contoh, tuan-tuan tengok bumi Madinah, bumi Mekah. Tengok bumi ni macam mana. Semayang jemaah macam orang buat haji. Nampak? Semayang jemaah. Semayang jemaah bukan macam semayang Jumaat. Semayang jemaah tu penuh orang. Semayang jemaah. Tapi nak dapat ni bukan senang. Sebab itu siapa dengar orang azan, dia dengar orang azan, dia tak boleh datang, ya. Dia semayang kat rumah, semayang sah. Tapi Allah tak terima, ya. Tapi buka dalam kitab tafsir pula yang kata ya Allah tak terima ni, iaitu dia sihat, ya. Kalau dia uzur dalam keampunan Allah. Uzur tu macam mana? Tiba-tiba malam tadi dia berjima' dengan isterinya, bangun terlambat, tak sempat nak bangun, takkan terus datang atas majmu'ah dalam junub, tak boleh, ya. Kenalah mandi dulu. Anda, ya. Korang fikir, ya, bila pegang tangan suami pun gugur dosa. Ini bukan aku nak cerita kotor. Macam mana kalau isteri memegang kemaluan suami? Tuan-tuan, macam mana? Macam mana dia punya pahala? Pahala dia. Apa yang naik? Sebab itu dalam hukum fiqah, bila isteri di dalam haid, dua lubang yang tak boleh ni, lubang belakang dan lubang faraj bila isteri dalam haid, tak boleh. Dan kita tahu apa? Isteri itu kena gembirakan suaminya. Apa? Permulaan daripada suaminya jatuh zina dalam isterinya, mainkanlah zakar suaminya dengan tangan isterinya. Seronok tak? Seronok tak? Tahu pun seronok. Betul, sebab tu suruh isteri mengaji, suruh isteri belajar, tuan-tuan. Ya, benda ni bukan ucah, benda ni hukum fiqah bersangkutan bab talak. Bersangkutan bab talak. Tuan-tuan, benda ni. Tuan tengok masa baru nikah, masa baru bernikah, semua dia pegang. Tuan, semua dia pegang. Sekarang dia pegang ni, tak ada dah. Geli. Sebab apa tak suruh bini belajar, tuan-tuan? Ya, salah suami, ya, tuan-tuan, ya. Fikirlah, pegang tangan menggugur dosa. Kalau peluk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Sikit lagi, tuan-tuan. Pukul 9 berhenti, boleh? Boleh tak boleh? Kena boleh, ya. Siapa suruh masuk dalam ni? Keluarlah aku tunjuk, aku suruh duduk. Faham, Alah, tengok cerita pahlawan apa, Daud Kilau apa? Mak Kilau, elok boleh. Siap bayar lagi. Siap bayar tiket lagi, boleh pun. Ya, duduk dalam masjid dan surau pun tak kena bayar pun. Tuan-tuan. Ya? Tak ada kena bayar pun. Dapat ilmu lagi. Dapat pahala lagi. Tuan-tuan. Duit tak dapat, dapat duit aku ya. Baca kitab ni bukan boleh main baca, tuan-tuan. Tu yang tengok dulu, ya. Sebab apa? Nak baca kitab ni, otak dia kena jalan. Dan nak baca kitab ni dia kena hatam dulu.
Sebab kitab ni ada hadis, tuan-tuan tengok sini. Masa aku bagi tahu tuan-tuan, tuan-tuan ada kitab ni kena bawa balik rumah. Sebab kitab ni dia punya hadis tak ada baris. Tak ada baris. Ya. Tapi tu kalau aku ada bacakan silap, orang yang mahir ni tolonglah betulkan. Ya. Tengok orang mahir ni hebat-hebat ni, ilmu nahwu ni. Ya. Tengok hebat-hebat. Ya. Jaga sembahyang jemaah, tuan-tuan, ya. Tadi sembahyang jemaah tadi. Imam kan doa tadi, ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan urusan kami, mudahkan urusan majlis ilmu malam ni. Ya Allah angkatkanlah penyakit ahli Korea kami. Malaikat amin tadi. Allah terima doa kita tadi, tuan-tuan. Ini ada hadis. Sebab dalam hadis tu apa? Dalam surah, dalam surah ditulis di dalam tempat ibadah mereka berdoa beramai-ramai berjamaah di dalam solatnya, maka Allah terima. Walaupun mereka hayal. Amin enggak, tapi kembali ingat rumah, Allah tetap terima. Nampak kelebihan berjamaah. Al-jama'atul rahmah. Ya. Kita ambil lagi dua, kita berhenti, tuan-tuan. Ya, berjamaah ni kalau aku nak kupeh ni panjang. Ya, sembahyang jemaah kena jaga betul sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah ni kalau saf, segi saf jangan melebihi 3 hasta. Ni bab sembahyang jemaah. Ya. Bab cuik-cuik dalam solat ni. Makmum dengan imam ke, makmum dengan makmum? Bilal bin Rabah. Tadi masa lepas azan turun komat dia tengok je aku, dia takut aku marah. Cuik-cuik ni makmum dengan makmum ke, makmum dengan imam? Apa muzakarah? Makmum dengan imam. So belajar dulu. Belajar kat mana? Ya. Dalam kitab tak sebut makmum dengan imam. Dalam kitab sebut makmum dengan makmum. Makmum dengan imam tak payah cuit-cuit. Tak payah. Semayang majlis isyak pun tak payah sebut aku naik menjadi makmum, tak payah. Automatik imam tanggung lah. Taklah. Yang wajib sebut ni semasa semayang Jumaat. Nak jadi imam wajib sebut aku menjadi imam. Nak jadi imam, nak jadi sembahyang jemaah dia jadi makmum, dia wajib sebut. Tak sebut sembahyang tak sah. Ya. Itu lain, kena tahu, ya. Cuik-cuik ni makmum. Tu cuik-cuik. Kalau makmum dengan makmum cuik imam, sembahyang batal tak? Tengah main ni. Ngangguk. Batal ni, sembahyang ni batal dengan berapa jalan? Batal ni Abang Isa. Ni pengerusi benda hari pengerusi. Ni belah sini lah tadi tengok aku macam dia tadi macam nak marah ya. Banyak jalan batal solat ni, ya. Ya, kadang-kadang bukan tak tahu, ya. Sebab dah ramai-ramai ni tawaduklah sikit, ya. Ni baru betul belajar, tuan-tuan. Ni baru betul belajar. Lepas tu datang belajar jangan malu. Ulama cakap apa? Daripada kita tak tahu, kita datang belajar, kita balik kita tahu. Ni kelebihan menuntut ilmu. Ya. Cuik-cuik ni, kali nak sembahyang jemaah tak je cuik. Ya. Cuik. Makmum dengan makmum. Bila saf depan tu penuh, belakang dia seorang. Bila dia seorang, dia cuik dah. Jadi orang depan gostan. Belakang dia ada kawan. Dia ada teman. Tuan-tuan, ni kaedah solat. Ya. Nanti bila kosong, oh ni rapat. Nanti orang baru masuk kan, datang, dia masuklah saf tu. Tuan-tuan. Ya, lepas tu kaedah solat, kaki ni ke depan. Menghadap ke kiblat. Ke mana? Baitullah. Bukan satu ke Sungai Buloh, satu ke Kepung, bukan. Tuan-tuan. Semayang, segi semayang kaki tak lurus, macam mana lurus semayang? Ulama cakap apa? Kalau dalam solat pun kamu tak boleh lurus kaki kamu, dada kamu, macam mana kamu di luar solat? Tuan-tuan.
Ulama cakap macam tu. Tapi nak semayang kena betul-betul lah. Tengok dulu tapak kaki, tengok dulu kaki. Jangan lebih sejengkal, ni tak ada. Mentang-mentang 3 line, kaki kok suka dia ambil kawasan. Tuan-tuan. Kena tahulah kaedah solat. Tuan-tuan. Kadang duduk kok suka dia. Tuan-tuan. Tadi aku nak duduk tahiyat akhir, tak boleh. Boleh katakan 5-6 orang semua duduk tahiyat awal. Padahal semayang dah habis lah. Tuan-tuan. Kita mazhab Imam Syafi'i, bukan mazhab Imam Hanafi. Faham? Dengar ni bro. Allahu Akbar. Semua nak duduk tahiyat awal. Buat apa? Kecuali lah semua satu stop, semua sakit lutut. Tuan-tuan. Aku dah tak boleh lah. Duduk tahiyat awal juga. Tuan-tuan. Itu buat solat ni kena tahu lah. Kena buat solat ni dia kena praktikal. Buat solat ni. Hati-hati ni pergerakan jaga. Pergerakan. Tuan-tuan buat solat. Jangan njut lebih-lebih. Njut lebih-lebih. Sebab bawa lah semayang. Njut. Mata juga mata ni. Tengok tempat sujud. Jangan tengok punggung Pak Imam. Imam pula jenis tak pakai selendar. Mampu ya, tuan-tuan. Melatih tengok tempat tu sunat. Aku dah bagi tahu banyak kali lah. Tuan-tuan banyak duit banyak. Yang banyak tu kek. Apa salah beli sejadah putih? Orang sujud dalam kitab apa? Sunat sujud di atas sejadah yang berwarna putih. Bila berwarna putih, kita pertama ingat mati. Yang kedua, bila berwarna putih, nampak kotorannya, segi hukum fiqahnya. Tuan-tuan punya duit yang beli lah. Lepas semayang gulung lah. Nampak kotor, basuh lah. Sebanyak mana orang sujud, banyak tu pahala. Dengar ni bro. Senang habisah. Dia banyak habisah. Allah. Dia banyak. Kita tak semayang sunat ratusan rakaat tak kuat. Nak berzikir banyak-banyak tak kuat. Nak baca Quran banyak-banyak tak larat. Buat cari saham macam mana nak buat? Senang je. Lepas semayang gulung lah. Nampak bila macam ni tak cicak jatuh, basah tak nampak. Bila putih nampak. Aku sure kaya. Mudah-mudahan bulan depan adalah benda tu. Faham Tapi tak tahulah. Aku ajak pakai serban pun susah. Ajak banyak kali pakai serban. Tak ada. Sikit lagi tuan-tuan. Lagi seminit, 2 minit. 2 minit. Tuan-tuan pakai serban ni, kalau tuan-tuan malu nak pakai serban, nak berjalan pakai serban, pakai dalam solat je. Kalau malu nak pakai dekat masjid kat surau, pakai kat rumah. Kalau tak boleh, tak malu nak ikat, letak sini. Bukan memang ada hadis. Sesiapa yang dia mengikut sunnah Nabi di dalam satu solat, 1 rakaat diganda 70 rakaat. Kau dah fikir tu tengok ulama-ulama. Aku bagi satu ya. Tengok Habib. Tengok Habib Umar. Pernah nampak tak Habib Umar? Habib Umar pakai serban. Dia orang hebat, tuan-tuan. Wali Allah. Wali Allah. Kita ni kewali, tuan-tuan. Amalan kita macam mana, tuan-tuan? Ni tak susah pun. Kalau rasa malu pakai serban kat rumah kan, nanti bini kan marah, letak serban kat surau. Nanti masa semayang pakai lah. Tapi hati-hati lah, tuan-tuan. Kena tolak jadi imam, aku tak tahu. Faham? Bukan senang, tuan-tuan. Berlaku satu tempat, tuan-tuan. Berlaku. Nak semayang subuh, imam tak datang. Imam tak datang, tak tahu ada masalah apa. Yang datang bukan imam lah. Nak semayang subuh, orang dah azan. Masing-masing tunggu imam tak datang. Engkau imam. Hantar. Rupanya doa kunut ni tak semua orang boleh baca, tuan-tuan, main. Itu yang baca doa kunut ambil ujung
Baik. 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 Kawan dengar apa baik-baik. Ya, itu pentingnya belajar, ya. Belajar untuk doa iftitahnya, ya. Doa kunutnya, tahiyatnya, kena belajar. Pelan-pelan belajar, ya. Tu. Wallahu alam. Cukuplah sampai sini, ya. Cukuplah, nanti kita belajar lagi, tuan-tuan, ya. Bagus sampai bab tentang orang yang tidak bersemayam berjamaah, ya. Mudah-mudahan ya Allah terima ya ibadah kita, pengajian kita pada malam ni. Dan satu lagi nak bagi tahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan Habib yang mesti Habatus Sauda ni dia memang luar biasa. Benarlah kata baginda, Habatus Sauda ubat segala penyakit. Baru ni anak aku baby kena kaca, tuan-tuan, kena kaca ya. Dia main cawan kat dapur, darah keluar. Aku teringat hadis Nabi ni, ambil Habatus Sauda ni aku titikkan, aku sapu, berhenti darah, tuan-tuan. Lepas itu tak lama Allah nak uji lagi, ya. Dia kena gata, kena ulat bulu, tuan-tuan. Dah naik dah, ya. Kata orang rumah kita pergi klinik bang. Aku kata nanti dulu. Kita cuba ikhtiar dengan Habatus Sauda. Ambil Habatus Sauda, sapu kan baca selawat. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah angkat penyakit. Ni kelebihan Habatus Sauda. Habatus Sauda ni bukan untuk buat makan je, buat minum je. Boleh untuk penyakit luaran. Kudis ke, sopak ke, tuan-tuan, ya. Ada apa penyakit apa tentang titik, tuan-tuan, ya. Yang boleh buat minum. Ada dekat luar boleh ambil seorang satu, ya. Tapi dah ambil bayarlah. Jangan ambil belah ya, tuan-tuan. Nak cari ni sampai jual ni untuk cari dana sekolah, ya. Tu anak yatimnya, orang gilanya, orang tak siumannya, ya. Anak orang susahnya, ibu tunggalnya, tuan-tuan. Baiklah, jadi kita tutup pengajian ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan ya nanti kita jumpa lagi. Dan minta maaf seandainya ayat Quran tadi ada salah, hukum ada tersilap, tuan-tuan tolong pada betul kan. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu 'alaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.